Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk membincangkan mengenai pembangunan sekolah-sekolah dan klinik-klinik daif di seluruh Sarawak termasuk beberapa isu keselamatan dan pertahanan negara. Menurut Ahmad Nazri, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari mahu kerja-kerja penambahbaikan serta naik taraf sekolah dan klinik daif di negeri ini disegerakan. Selain itu, katanya Premier Sarawak juga telah berkongsi pandangan beliau berhubung keselamatan dan pertahanan negara, terutama di sempadan darat dan perairan laut China Selatan. Dua perkara utama yang ditekan oleh Yang Amat Berhormat kepada saya untuk saya panjangkan kepada pihak-pihak berkenaan di kerajaan Sudan. Kementerian Sibat perlu mengambil tindakan segera. Sebagai contoh, sekolah daif ada peruntukan khas yang di bawah 50 juta kepada kerajaan itu yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan itu yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Premier. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut. Sementara itu, Kerajaan Sarawak boleh mengetahui hasil cukai yang diperoleh dari negeri ini dengan adanya wakil dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Muhammad Nizam Sairi berkata, menerusi Wakil Kerajaan Sarawak iaitu Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizo Seman Wan Omar, maka hasil cukai yang diperolehi Sarawak secara berkala akan diketahui. Menurutnya ini menunjukkan langkah ke arah kerjasama yang baik antara LHDN dan Kerajaan Sarawak dalam memastikan kepatuhan pembayar cukai dan pemulihan ekonomi di negara ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Kunjungan sulung itu bertujuan untuk berkongsi maklumat mengenai hasil cukai langsung yang diperolehi daripada Sarawak. Dekat kerajaan negeri sebenarnya memang ingin kami tahu dari pihak. Alhamdulillah lah mendapat apa ni dalam kalau apa yang diperlukan memang dapat kerjasama baik daripada kerajaan negeri. Berita seterusnya, Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT harus memberi perkhidmatan terbaik selaras dengan peranan mereka sebagai kumpulan barisan harapan pihak kerajaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan berkata, penduduk setempat akan merujuk segala masalah di kawasan mereka kepada PBT meskipun tidak semua yang terletak di bawah bidang kuasanya. Oleh itu, katanya ahli-ahli majlis harus sedar bahawa mereka bertindak sebagai petugas barisan harapan yang perlu membantu menyelesaikan masalah yang dirujuk oleh penduduk. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis Daerah Seri Aman MDSA bagi tempoh 1 April 2023 hingga 31 Mac 2025 di Simanggang pada Selasa. Seramai 32 ahli majlis MDSA telah mengangkat sumpah penerimaan jawatan pada majlis tersebut dengan 20 daripadanya merupakan lantikan baharu. Manakala Kuching bakal menjadi tuan rumah bagi dua acara teknologi utama pada tahun ini iaitu Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2023 edisi ke-27 dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 edisi ke-6. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, kedua-dua acara akan diadakan serentak di Pusat Konvensyen Bernea Kuching BCCK pada 4 hingga 6 Oktober 2023. Jelasnya penggabungan dua acara ini akan menghasilkan acara mega yang dijangka menarik 10,000 peserta dari seluruh dunia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengatur WCIT 2023 dan IDEX 2023 di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Dalam hal itu, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar berkata penggabungan ini telah mengumpulkan beberapa pemain utama bagi teknologi terkenal termasuk penaja tunggal terbesar dalam sejarah WCIT iaitu Huawei selaku penaja platinum. Beliau menambah Sarawak berbesar hati kerana beberapa pemain industri ternama telah tampil untuk menyokong acara ini. Oleh itu, katanya Sarawak berharap untuk mempamerkan penyelesaian teknologi paling inovatif dalam acara ini yang bertujuan memacu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar.
Paparan berikutnya, Biro Pendidikan Exco Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia Maksak Wanita Sarawak mengambil peluang mengimarahkan sambutan Ramadan dengan menganjurkan seminar Majlis Ilmu bertempat di Wisma Sabati, Kuching pada Isnin. Seramai 100 jemputan mengambil bahagian dalam seminar itu yang dirasmikan oleh Isteri Premier Sarawak yang juga Penasihat Maksak Wanita Sarawak Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang. Difahamkan, jemputan yang hadir adalah dari kalangan ahli Sabati, ahli Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM, ahli Kesatuan Bekas Guru, isteri ketua-ketua jabatan dan warga kerja wanita dalam Perkhidmatan Awam Sarawak. Dalam hal itu, antara ceramah yang disampaikan ialah Madrasah Ramadan serta Geko dan Kesihatan iaitu demonstrasi, fisio dan pemakanan. Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani turut menyempurnakan agihan sumbangan bubur pedas. Turut hadir ialah Pengerusi Maksak Wanita Sarawak Datin Amar Baduyah Bujang. Selanjutnya, usaha menstruktur semula dan menaik taraf fungsi Mahkamah Bumi Putera Sarawak MBS dapat memberi manfaat yang lebih menyeluruh kepada masyarakat Bumi Putera di negeri ini. Mantan Ketua Pendaftar MBS Datuk Michael Dawi Ali berkata langkah itu membolehkan MBS berfungsi sebagai unit kehakiman yang teguh, bebas dan berpentadbiran sendiri. The adat and the culture which is rather unique in the world but also in this Pulau Borneo and in Sarawak and in Kalimantan also we are unique. So maintain that, don't lose it. Jadi that is we are holding into that because we have been given the recognition even by our federal constitution. Jadi, we jangan putus asa. Let's carry the flag till we receive the achievement, until victory. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis serah terima tugas Ketua Pendaftar MBS di Kota Samarahan pada Selasa. Dalam majlis ringkas itu, Datuk Michael telah menyerahkan tanggungjawab sebagai Ketua Pendaftar MBS kepada pengganti beliau iaitu Jonathan Lugo. Datuk Michael telah berkhidmat lebih 6 tahun sebagai Ketua Pendaftar MBS semenjak mengambil alih tugas tersebut daripada Datuk Gani Uge pada 1 Mac 2017. Beralih ke Miri dengan Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak di UBS sentiasa menggalakkan penglibatan golongan belia dalam bidang perniagaan. Pengerusi di UBS Cawangan Miri, Hafiz Rohani berkata, pihak di UBS membenarkan usahawan-usahawan baru untuk mendaftarkan alamat perniagaan mereka menggunakan alamat pejabat di UBS sebagai langkah memudahkan perkembangan perniagaan masing-masing. Dan kita lihat antara isu yang dihadapi oleh para belia pada masa ini untuk terus berkembang dalam perniagaan ini adalah satunya yang kita lihat mereka ini agak sukar sikit untuk mendapatkan pembiayaan. Dan kita lihat sekarang ini isu untuk mereka mendapatkan bantuan daripada agensi-agensi kerajaan dan bila mana mereka menggunakan pejabat kami sebagai alamat premis mereka, ini dapat mengurangkan sedikitlah orang kata kos untuk penyewaan, dan ini seterusnya dapatlah mereka membuka perniagaan, menjalankan perniagaan berlesen supaya mereka ini nanti ada lesen untuk berniaga, dan apabila dah beberapa bulan contohnya berniaga, nanti adalah orang kata boleh buka akaun bank, boleh mendapatkan pembiayaan daripada Tekun kah, daripada Mara kah, daripada AIM untuk mendapatkan pembiayaan. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual semasa menghadiri majlis berbuka puasa di UBS Cawangan Miri bersama media pada Isnin. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred turut membantu usahawan baharu dari segi perkasaan kemahiran dengan mengadakan pelbagai kursus yang relevan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi malam ini, saksikan sorotan seminar Majlis Ilmu Anjuran Maksak Wanita yang diadakan pada Isnin. #menyebar fakta, salam UKAS.